Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang kita akan teruskan bagi slot kita yang ketiga, iaitu mengenali simbol, bentuk muka bumi dan keratan rentas dalam peta. Bagi slot ini, dia sangat penting supaya kita dapat mengenali simbol, kita dapat mengenali bentuk muka bumi, supaya apabila kita nak menghasilkan suatu peta yang berinformatif, kita dapat mengikuti dan menghasilkan menggunakan simbol-simbol yang telah ditetapkan oleh pihak berautoriti. Ini adalah 12 kategori data geospatial mengikut MS1759. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk dalam Malaysian Standard. Ini adalah buku yang digunakan untuk memaparkan kod dan kategori dalam data geospatial. Terdapat 12 kategori di dalam buku ini. Sebagai contoh, A untuk aeronautical, B untuk built environment, V untuk vegetation. Contoh B, built environment. Di sini terdapat 3 poin yang boleh dilihat dalam kategori B, built environment. Yang pertama adalah kategori built environment. Yang kedua adalah subkategori. Subkategori contohnya BA, residential. Kemudian yang ketiga adalah butiran. Sebagai contoh, features code, features name, description dan possible attribute. Simbol adalah tanda atau lambang atau sesuatu yang dijadikan tanda untuk mengenal sesuatu. Dan
Untuk simbol dalam sistem susunan dan tanda lazim peta ditunjuk mengikut peringkat kepentingannya dan juga cara penyimbolan titik, garisan dan kawasan. Bagi kategori simbol dalam peta topo, terdapat 3 kategori yang utama. Yang pertama adalah simbol titik, menggambarkan ciri-ciri fizikal dan budaya. Simbol garisan menggambarkan ciri-ciri berterusan seperti jalan, sungai, tali air yang boleh memberi gambaran jarak dan arah atau arah. Yang ketiga, simbol kawasan dan keluasan. Baiklah, di sini maklumat yang ditunjuk perlu mempunyai kriteria-kriteria tertentu dari segi ketepatan, kelengkapan dan kejelasan. Terdapat 3 poin utama. Mari kita lihat poin yang pertama. Penyimbulan dan penggambaran serta anotasi ciri-ciri ini dalam peta hendaklah tepat dan jelas supaya boleh membantu perancangan dan penyelarasan untuk orang awam dan juga tentera. Jadi apabila kita nak menunjukkan simbol tersebut, ianya haruslah tepat dan jelas. Baik. Kemudian rangkaian komunikasi yang ditunjuk perlulah jelas dan mengikut susunan kepentingannya. Dan seterusnya adalah kemudahan binaan dan sumber kejuruteraan perlu ditunjukkan dengan lengkap dan jelas. Terdapat tanda lazim pada 4 bahagian. Pertama, hidrografi, tumbuhan dan tanaman, ciri buatan dan relief. Bagi ciri buatan yang dimaksudkanlah ciri-ciri yang bukan semula jadi dan ianya terjadi akibat dari buatan manusia. Dan ciri buatan ini akan ditunjuk dalam peta bagi memenuhi keperluan. Ada 6 kumpulan ciri-ciri buatan. Yang pertama adalah lebuh raya ataupun jalan raya. Yang kedua, jalan kereta api. Yang ketiga, ciri-ciri berkaitan lebuh raya. Yang keempat, bangunan. Yang kelima, sempadan. Dan yang keenam, ciri buatan lain. Kita lihat kumpulan yang pertama, iaitu jalan raya. Ini adalah contoh dalam kategori jalan raya. Dan tuan-tuan boleh lihat simbol yang digunakan berbeza antara satu sama lain. Ini dalam peta, sebagai contoh yang ini menunjukkan jalan raya kembar, jalan raya tunggal. Ini adalah runut kenderaan bermotor. Kumpulan yang kedua, jalan kereta api. Kumpulan yang ketiga, ciri berkaitan jalan raya dan jalan kereta api. Ciri berkaitan jalan raya dan jalan kereta api antara lainnya ada terowong, jambatan kereta api, jalan raya atas jalan kereta api. Kemudian seterusnya, bangunan. Ini adalah contoh simbol bagi rumah ibadat. Seterusnya, kumpulan seterusnya adalah sempadan. Sempadan perlu ditunjuk terutama yang membatasi kawasan keselamatan pentadbiran. Antara contoh-contoh sempadan yang perlu ditunjuk mengikut taraf kepentingannya adalah contoh sempadan antarabangsa, negeri, bahagian atau jajahan, daerah, mukim dan rizal. Contoh sempadan antarabangsa pada negeri, simbol bagi mukim, rizab. Dalam peta ini dipaparkan ada 3 contoh sempadan. Pertama adalah sempadan negara, sempadan negeri dan sempadan daerah. Sempadan-sempadan pentadbiran perlukan ditunjuk. Seterusnya, kumpulan ciri buatan lain dan pelbagai binaan. Contohnya talian telefon, tembok konkrit, kawasan lombong, kawasan perkuburan, ciri-ciri arkeologi dan sejarah. Ini adalah gambar yang sebenar bagi ciri buatan lain. Kemudian kita pergi kepada kumpulan tumbuh-tumbuhan. Kumpulan ini mempunyai ciri-ciri penting yang boleh digunakan sebagai tanda panduan di kawasan yang kekurangan butiran. Tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup lama atau kekal dan menjadi perlindungan atau liputan dari muka bumi dan udara. Itu digambarkan sebagai maksud tumbuh-tumbuhan. Contoh jenis-jenis tumbuhan yang ada, sawit, tah, kelapa, sawah padi. Ini adalah gambaran sebenar. Kumpulan seterusnya adalah ciri hidrografi. Yang pertama, ciri hidrografi semula jadi, ciri hidrografi buatan, dan yang ketiga, ciri berkaitan dengan hidrografi. Contoh ciri-ciri hidrografi semula jadi: sungai, sungai satu garisan, sungai tidak menentu, sungai bawah tanah dan had pasang surut. Tuan-tuan boleh lihat perbezaan antara ciri-ciri hidrografi bagi sungai dan sungai yang mempunyai satu garisan. Contoh lain, jeram, tasik, panas, paya. Bagi kumpulan ciri-ciri hidrografi buatan, contohnya talian paip air, takungan bekal, tangki air. Ciri-ciri berkaitan hidrografi sebagai contoh untuk batuan,
empangan rumah api. Seterusnya adalah relief. Relief terbahagi kepada 3. Ciri relief semula jadi, ciri relief buatan dan ciri yang berkaitan dengan relief. Apa maksud relief? Relief adalah simbol-simbol yang menggambarkan bentuk atau sifat permukaan bumi. Ianya merangkumi garis kontur, cenuram, titik kawal dan sebagainya. Kita pergi kepada ciri-ciri relief semula jadi. Contohnya kontur, tanah runtuh, batuan dan cenuram. Ciri-ciri berkaitan relief, stesen trigonometri, titik ketinggian. Ini adalah contoh stesen trigonometri dalam peta. Baiklah, terdapat beberapa kaedah untuk menentukan ketinggian dalam peta. Yang pertama adalah hasyur. Yang kedua adalah warna, tanda tinggi, tanda aras, stesen trigonometri dan juga kontur. Ketinggian sesuatu tempat itu merujuk kepada jarak menegak dari aras laut. Di sini yang saya sebutkan sebentar tadi, bagaimana hasyur itu boleh menunjukkan ketinggian sesuatu tempat. Dan kita akan lihat warna, tanda tinggi dan keterangan yang lain di slide yang seterusnya. Contoh lain adalah hasyur, tanda tinggi dan warna. Jika kita lihat di sini adalah tanda tinggi. Tanda tinggi biasanya terdapat pada peta bagi menggambarkan ketinggian bagi sesuatu tempat. Contohnya seperti ini, ketinggian kawasan ini adalah 435 meter. Seterusnya warna. Warna digunakan untuk membezakan ketinggian bagi kawasan yang luas. Sebagai contoh, warna oranye gelap ini menunjukkan aras ketinggian melebihi 501 meter. Warna yang digunakan bagi menunjukkan ketinggian sesuatu tempat digunakan dalam peta topografi mestilah bersesuaian dengan simbol dan keadaan sebenar di permukaan bumi. Warna-warna yang digunakan terdiri daripada warna asas dan warna-warna kombinasi. Warna asas dan warna kombinasi akan berubah dari masa ke semasa. Dan warna-warna ini digunakan untuk membezakan sesuatu maklumat dan butiran di atas peta. Ini adalah contoh warna asas yang digunakan dalam percetakan peta. Ini adalah warna kombinasi. Kita lihat di sini warna digunakan dalam membezakan sesuatu maklumat dan butiran di atas peta. Ini adalah maklumat pada tahun 2016. Tuan-tuan boleh lihat warna digunakan bagi membezakan negeri dalam Malaysia. Seterusnya, tanda aras. Tanda aras juga boleh digunakan untuk menunjukkan ketinggian sesuatu kawasan. Contohnya batu aras piawai, stesen GPS. Kaedah lain untuk menentukan ketinggian adalah stesen trigonometri. Biasanya dibina di puncak bukit atau gunung. Ianya dibina bagi menandakan ketinggian dan jaringan pengukuran. Seterusnya, kaedah kontur. Kontur adalah garisan yang dilukis bagi menyambungkan tempat-tempat yang sama ketinggiannya. Sela kontur merupakan perbezaan ketinggian antara dua kontur yang berturut. Ciri-ciri kontur yang asas untuk bandar indeks adalah 25 meter dan intervalnya adalah 5 meter. Manakala untuk kawasan bukan bandar indeks adalah 20 meter dan interval kontur lain adalah 100 meter. Ini adalah contoh garisan kontur yang disusun secara rapat. Sela yang digunakan adalah 10 meter. Ini menunjukkan cerun landai ke garisan kontur disusun secara jarang dan sela yang digunakan adalah 50 meter. Cerun bertangga, garisan kontur disusun secara rapat berselang-seli dengan yang jarang. Cerun seragam, cenuram, kawasan bukit, dataran tinggi, rabung permatang. Kemudian kita lihat bentuk muka bumi. Di kawasan tanah tinggi terdapat banjaran gunung seperti banjaran Titiwangsa, banjaran Kapuas Hulu. Bentuk muka bumi terdiri daripada tanah tinggi dan tanah rendah. Jika kita lihat tadi tanah tinggi, sekarang di kawasan tanah rendah terdapat tanah pamah, pinggiran laut. Contoh tanah tinggi di Malaysia. Tanah tinggi merujuk kepada kawasan yang mencapai ketinggian melebihi 610 meter. Sebagai contoh,
Di semenanjung Malaysia, tanah tinggi terdapat di tengah-tengah, banjaran tinggi di bahagian utara dan semakin rendah ke arah selatan. Jika di Sarawak, tanah tingginya terdapat di kawasan pedalaman, manakala di Sabah, tanah tinggi terletak di sebelah barat dan tengah. Ini adalah contoh tanah tinggi di Malaysia. Bentuk muka bumi yang lain adalah hakisan ombak. Ini adalah contoh di kawasan laut. Hakisan ombak boleh terjadi dan menyebabkan timbulnya seperti batu tunggul, gerbang laut dan membentuk teluk. Baiklah, seterusnya adalah pemendapan ombak, di mana disebabkan pemendapan ombak ini boleh menyebabkan beberapa, antaranya pantai, beting pasir, anak tanjung, lagun, tombolo dihasilkan hasil daripada pemendapan ombak. Antaranya pantai, pemendapan pasir, batu kerikil yang dihasilkan oleh ombak. Beting pasir, pemendapan pasir di luar dan selari dengan pinggir laut. Di sini ada ditunjukkan bagaimana beting pasir yang mana Tombolo, Pulau, Anak Tanjung. Okay. Sebagai contoh yang lain, lagun adalah kawasan air laut yang dipisahkan dari laut oleh Anak Tanjung. Bahagian di sini ya. Manakala Tombolo adalah beting pasir yang menyambungkan pulau dengan daratan. Baiklah, kita beralih pula kepada garis panduan penilaian kualiti data geospasial. Garis panduan ini dikeluarkan oleh Pusat Geospasial Negara, jika dahulu dikenali sebagai PAGD. Okay, sekarang dikenali sebagai Pusat Geospasial Negara, PGN. Dalam kita nak merangka untuk menghasilkan peta, apakah kualiti-kualiti yang kita perlu ambil kira supaya simbol dari segi unjuran yang digunakan, anotasi yang digunakan adalah mengikut kualiti yang ditetapkan. Kita harus mengambil kira kualiti data geospasial. Semua ini perlu diambil kira supaya peta tersebut berinformatif dan tepat. Dalam garis panduan penilaian kualiti data geospasial ini, terdapat satu topik iaitu elemen kualiti data, di mana di dalam elemen kualiti data ini terdapat 5 perkara teras utama yang perlu diambil kira. Yang pertama adalah kesempurnaan. Kesempurnaan dari segi kita menghasilkan peta itu mengikut requirement yang telah diberikan. Kemudian ketekalan logikal ataupun logical consistency. Sebagai contoh, kita nak meletakkan simbol bangunan. Okey. Kita tak boleh nak meletakkan simbol sungai untuk menerangkan bangunan tersebut. Kita perlulah mengikut logik akal. Okey. Ketepatan posisi, positional accuracy, ini sangat-sangat ditekankan. Apakah unjuran yang digunakan tepat? Okey. Adakah unjuran yang kita gunakan itu akan memberikan lokasi yang sebenar? Ketepatan temporal accuracy ini adalah melibatkan masa. Dan yang terakhir adalah thematic accuracy. Jika kita nak menghasilkan peta tematik taburan hujan, ianya perlulah bersesuaian dengan peta taburan hujan tersebut. Jika kita ingin menghasilkan peta tematik daerah, ianya perlulah tepat dan seiring dengan peta daerah yang ingin dihasilkan. Apa tujuan kualiti data ini dihasilkan? Terdapat 3 tujuan utama, iaitu yang pertama adalah penilaian kualiti ke atas data geospasial dapat dilaksanakan oleh pembekal data. Jadi apabila pembekal data ini ingin menghasilkan
membekalkan suatu data, dia perlulah tahu apakah kualiti ke atas data tersebut. Okey, supaya ianya dapat dilakukan mengikut piawaian yang ditetapkan. Tujuan yang lain adalah menentukan sama ada data tersebut memenuhi keperluan atau sebaliknya, memenuhi keperluan pengguna atau tidak. Jangan sesuatu data itu dihasilkan lebih rendah piawaiannya daripada keperluan pengguna. Okey, dan sama ada data tersebut pengguna boleh guna atau tidak. Jika pengguna tidak boleh menggunakan data geospasial yang diberikan, maka ianya akan menjadi suatu data yang useless. Okey. Tujuan lain adalah menyatakan sejauh mana produk mereka memenuhi spesifikasi produk yang ditetapkan. Okey, ini adalah spesifikasi produk yang diberikan di dalam penilaian kualiti data ini. Kriteria yang penting dalam penilaian kualiti data geospasial, penerangan teknikal yang jelas dan tepat mengenai sifat-sifat sesuatu produk. Mari kita lihat asas semakan dan penilaian data geospasial. Yang pertama adalah semakan sistem koordinat. Jika kita pergi kepada perisian, kita boleh lihat terdapat koordinat sistem yang digunakan dan ianya perlulah selari dengan kawasan data tersebut. Seterusnya, semakan atribut. Dan yang ketiga adalah semakan kod Unique Parcel Identifier, UPI. Untuk kawasan ini, kaedah kod Unique Parcel Identifier. Dan kita boleh lihat juga terdapat data atribut lain seperti bearing, jarak dan F-dot. Seterusnya, semakan simbol standard. Ini adalah contoh simbol standard yang digunakan pakai dalam pemetaan. Setelah kita menilai simbol, kita membuat penilaian kualiti data pada data geospasial, bolehlah kita simpulkan bahawa peta ini sangat penting untuk menentukan dan menyimpan maklumat kawasan serta zoning ke sesuatu kawasan. Kemudian ianya memudahkan keputusan dibuat oleh pihak atasan. Dan terakhir, memudahkan membuat perancangan ataupun pembangunan di sesuatu kawasan.